والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب كتاب الأبد الآبدين ودار داهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. أما بعد, yang berusaha bernasih, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bacaan kitab Hidayatul Azkiya karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala pada muka surat 42. 42. Kita masih lagi berada dalam tajuk uzlah, mengasingkan diri. Nombor 55 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi wa bi barakatihi wa asrari fid darainin amin amin ya rabbal alamin. Wa kadza idza khafal uqu'ah, bukan uqu'u, tukar tu uqu'ah, bagi atas bukan bagi depan. Wa kadza idza khafal uqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumathila. Wa kadza idza khafal uqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumathila. Beruzlah juga lebih aula apabila ia bimbang jatuh ke dalam syubhah atau haram seumpama dengannya. Jadi kita masih lagi berada dalam tajuk uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu kata Syekh rahimahullahu taala at-tafarrud anil khalqi, mengasingkan diri daripada makhluk. Mengasingkan diri daripada makhluk. Dan bulan lepas pun kita dah bahas dah, ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang tidak ada tanggungjawab. Maka wajib untuk dia menguzlahkan diri dia. Kalau orang tu ada tanggungjawab, maka dia beruzlah mengikut kemampuan dia. Contoh dia itu adalah ketua keluarga. Ataupun dia itu pemimpin. Macam mana dia nak uzlah? Maka uzlah semampu mungkin. Contoh macam mana? Contoh dia kerja kerajaan 8 pagi sampai 5 petang. Macam mana nak uzlah? Sebab kerjanya mesti bertemu dengan orang. Mesti bermuamalat dengan orang. Jadi kata para alim ulama, iaitu pertama sekali niat ketika mana dia nak pergi kerja tu niat untuk menunaikan tanggungjawab. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana nak uzlah, iaitu hanya fokus memberi tumpuan pada kerja dia sahaja. Contoh sebelum ini mungkin 8 pagi 5 petang dia banyak menyembang dengan kawan. Banyak buat ni, banyak buat tu. Dengan mana apa? Dia tak tumpu pada kerja yang utama. Maka kalau dia nak beruzlah untuk mengasingkan diri, dengan makna apa? Kurang bergaul. Bukan tak bergaul langsung. Kurangkan pergaulan dengan manusia. Maka 8 pagi 5 petang tu dia hanya tumpu dan bercakap perkara yang perlu sahaja. Kemudian bila balik, duduk rumah. Duduk dekat rumah. Jangan duduk saja. Uzlah ni bukan bermakna duduk saja tak nak keluar jumpa orang dah. Uzlah ini mengasingkan diri dan tumpu pada ibadah. Kalau uzlah mengasingkan diri tapi tak buat apa, semayang pun tinggal, zikir pun tak, baik tak payah uzlah. Tak, ada orang macam tu. Tak keluar rumah, duduk saja kat rumah. Ibadat pun tak, baca Quran pun tak, tasbih pun tak gentik, tak. Kalaulah dia itu ulama, tok guru, asatizah, macam mana nak uzlah? Macam mana nak uzlah? Macam tadi jugalah.
Kalau dia nak uzlah mengasingkan diri, tak boleh sebab orang berhajat kepada ilmu dia. Betul tak? Kalau semua ustaz-ustaz uzlah duduk rumah tak mengajar, mati orang. Awak mana ustaz ni sebulan tak ada kuliah ni. Semua tak ada ustaz. Oh. Pakat uzlah belaka. Lelah apa? Masyarakat bakat jadi jahil tukir. Tak reti apa. Sebab masyarakat apa? Memerlukan kepada asatizah. Jadi hak yang wajib adalah orang yang tidak ada tanggungjawab. Tidak ada tanggungjawab, maka dia boleh mengasingkan diri dia daripada bercampur ataupun bergaul dengan manusia. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, beruzlah juga lebih aula apabila ia bimbang jatuh ke dalam syubhah atau haram seumpama dengan dia. Kalau dia merasakan bahawa dia takut terjebak dengan perkara syubhah, perkara yang samar-samar. Contoh macam mana kita tak tahu perkara ini betul ataupun tidak. Hadis berlaku pada zaman kita. Yang kita nampak kadang-kadang pada zahir betul, rupanya salah. Pada zahir nampak salah, rupanya betul. Kita pun tak tahu bagaimana kita nak meletakkan hukum, betul tak? Kita kan netizen. Netizen kan mempunyai kuasa yang hebat. Kerajaan pun takut dengan netizen. Kerajaan pun takut dengan netizen. Dah isu berkaitan dengan cikgu tu tak? Post virus ibu dapat cuti tu . Kalau kau nak cuti, post kat Facebook. Kerja dapat approval terus. Kalau kita tak tahu hak mana hak baik, hak buruk, maka uzlah itu lebih aula. Apa maksud uzlah itu lebih aula? Dengan mana apa? Jangan masuk campur. Kita sekarang suka masuk campur. Timbul isu ni, kita komen ambil tahu. Besok pula isu baru, ambil tahu nak komen juga. Kita ni mengalahkan Perdana Menteri. Nak sibuk cakna pasal masyarakat, elong tak dapat pun. Kalau nak sibuk tentang masyarakat, tanding. Tanding DUN ke Parlimen. Boleh ambil hal tentang masyarakat. Hal rumah tangga orang tu tak boleh lah. Walaupun jadi DUN Parlimen tak boleh. Maksudnya apa? Kalau kita samar-samar, hak mana baik, hak mana buruk, asingkan diri. Apa maksud mengasingkan diri? Jangan masuk campur, jangan ambil tahu. Contoh yang berlaku sekarang ni rumah tangga orang. Ambil tahu berdosa, tak ambil tahu apa? Tak berdosa. Maksudnya apa? Tak ada memberi manfaat dan mudarat tentang isu tersebut. Yang perlu kita fokus tentang rumah tangga diri kita ni. Apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita fokuskan. Itu kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau takut terjebak dalam perkara kesamaran, itu lebih aula kita uzlah. Lebih aula untuk kita uzlah. Ataupun kita takut terjebak dalam perkara haram, dalam seumpamanya. Tak? Kemudian kata nombor 56, waqtilatu binasina fi jum'ihin. Waqtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin au nahwiza likafuddila. Muka surat seterusnya 43 tu, nombor 56. Waqtilatu, baca waqtila, bukan wal ikhtila. Baca waqtila. Sebab apa waqtila? Sebab apa? Ada tahu tak bahasa Arab? Waqtila, bukan wal ikhtila. Sebab apa? Dalam ilmu tajwid juga ni. Apa? Dia panggil hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Macam kita baca niat i'tikaf lah. Macam mana kita baca niat i'tikaf? Macam mana kita baca niat i'tikaf? Macam mana? Nawaitu al-i'tikaf tak? Hak betulnya bukan nawaitu al-i'tikaf. Ataupun nawaitu i'tikaf tak? Cara betul bacanya nawaitu li'tikaf. Nawaitu li'tikaf. Sebab apa? Dia hamzah wasal. Dia bukan hamzah qata'. Tak ada hamzah pada bawah tu tak? Tu nawaitu li'tikaf. Tapi kalau baca nawaitu al-i'tikaf salah? Tak salah, tak berdosa. Tapi cara betul bacaan dia macam tu. Sebab dia hamzah wasal dengan hamzah qata'. Dia bukan sebab ada waw. Sebab yang alif lam alif tu, alif di situ bukannya alif hamzah qata'. Hamzah qata' dia ada hamzah. Tak? Ada hamzah. Tak? Dia bukan alif. Al-ikhtilaf. Dia tak ada hamzah kat sini. Tak ada. Jadi terus sambung. Kalau ada huruf ni, wal-ikhtilat.
Nawaitu i'tiqaf. Ada hamzah tak sini? Tak ada kan? Jadi nawaitu li'tiqaf terus masuk. Itu cara dia panggil hamzah wasal. Hamzah wasli. Hamzah wasal. Kalau ada hamzah dia panggil hamzah qata'. Bukan baju qata'. Hamzah al-qati'i. Dah hamzatul qati'i. Itu cara bacalah. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru. Bukan ya'muru tu tukar. Ya'muru tambah alif. Ya alif hamzah mim ra alif tambah alif. Tambah alif. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru. Bukan ya'muru. Wa 'anil manakiri qad naha mutahammila. Sabran ala kullil adha la yaghlibu. Bukan la yaghliba, la yaghlibu. Kita betulkan baris dulu. Sabran ala kullil adha la yaghlibu fi zannihi isyanuhu bimahafila. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, walau bagaimanapun bercampur dengan manusia di dalam majlis mereka yang membawa kebaikan itu lebih afdal daripada uzlah. Antara majlis-majlis yang bercampur dengan manusia yang lebih baik daripada beruzlah adalah seperti menziarahi orang sakit, menziarahi orang mati, menghadiri majlis ilmu dan mengajar manusia. Maksudnya apa? Kena tengok keadaan juga kalau nak uzlah. Hak ni tuan-tuan perempuan orang kata beramai kena ada ilmu, biar faham. Ni beruzlah ngaji pun tak pergi. Jumaat pun tak pergi. Suluk tahu suluk. Bukannya sulu siapa tu? Suluk. Tahu suluk? Suluk ni menyendiri. Suluk sampai hari Jumaat tak pergi Jumaat. Sebab apa? Nak fokus berzikir. Solat Jumaat laki wajib. Zikir sunat ke wajib? Sunat. Ada orang kata beramai tak ada ilmu. Akhirnya apa? Kena tipu dengan setan. Ramai berlaku lagu ni. Suluk. Majlis ilmu tak pi. Suluk. Jumaat tak pi. Suluk. Tanggungjawab sebagai suami tak laksanakan. Akhirnya apa? Hak tu dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam bab Aqabah pertama. Dalam Aqabah pertama membicarakan berkenaan dengan ilmu. Imam Ghazali kata berapa ramai orang yang menganggap dia telah melakukan kebaikan pada hakikatnya bukan kebaikan. Dia menganggap pada zahir nampak macam kebaikan. Dia suluk berzikir. Subhanallah. Allah Akbar. Azan Jumaat. Dia tak pergi zikir. La ilallah. Dia sangka, aku banyak dah berzikir. Tapi hak wajib dia tinggal. Pada hakikat pada zahir nampak ibadat. Pada zahir nampak comel. Hakikat di sisi Tuhan tak pandang. Tuhan tak pandang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, ada percampuran yang membawa kepada kebaikan. Ada percampuran yang membawa kepada keburukan. Di antara perkara ataupun percampuran yang membawa kebaikan apabila kita bercampur dengan masyarakat, antaranya apa? Fi jum'ihim. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang dalam majlis mereka. Majlis apa? Ziarah menziarahi orang sakit, ziarah jiran. Berpahala. Sebab apa? Untuk mengeratkan silaturahmi. Hak tu tak ada masalah. Tapi pun kena tengok juga. Tengah daripada kita bila ziarah ni macam-macam isu pula keluar. Kita niat nak ziarah, nak menghubungkan silaturahim. Bila sampai dekat rumah sanak saudara kita, kita buat perkara yang memutuskan silaturahim pula hal lain. Cerita keburukan orang pula. Jah nak tahu dah orang ni. Cerita pula dah. Ziarah orang nak hubungkan silaturahim, tapi pada masa yang sama memutuskan silaturahim dengan orang lain. Itu pun tak comel juga. Itu kena perbaiki belaka semua tu. Ataupun kita menghadiri majlis ilmu macam ni, padahal kita boleh cuti.
Depa mali tak? Bukan depa mali, depa mali tak? Tu orang kata kat saya, ustaz, kita kena syukur bahawa negara kita ni berbangsa-bangsa. Sebab apa? Orang Melayu pun boleh cuti sekali. Tak? Orang Melayu pun boleh cuti juga. Masuk raya Cina, orang Melayu pun cuti juga. Masuk cuti raya, orang India, orang Cina pun cuti juga. Kita ni banyak cuti. Tapi ngaji tak boleh cuti. Tak? Kita cuti juga, ngaji pun cuti juga. Ni pun masalah juga tak? Ngaji tak boleh cuti selagi mana kita tak ada ilmu, tak boleh cuti. Melainkan nak cuti boleh kalau kamu dah reti. Reti tak kita? Tak reti, kena mengaji. Ilmu tasawuf ni antara ilmu fardu ain. Tak boleh cuti. Tak. Tak boleh cuti. Ngaji ilmu tak boleh cuti. Kalau kat pondok-pondok perempuan tak boleh balik cuti-cuti ni. Tempat Syekh Nazrul Nasir tu. Balik waktu bila? Raya je. Setahun sekali je balik. Depa mali tak balik. Ampau ke cincang-conceng pun tak boleh balik. Ataupun tak silap saya dekat Syekh Nazrul Nasir tak boleh balik tengah raya. Yang boleh balik kalau ada kematian. Sebab apa? Ngaji kena fokus. Tak boleh cuti-cuti. Kalau cuti-cuti habis luput dah. Betul tak? Saya tuan-tuan mengajar online setiap minggu. Seminggu ada 3 atau 4 kelas online. Pukul 10 malam sampai 11 malam. Macam malam ni ada kelas online bersama dengan mahasiswa Uniza. Semalam saya ada kelas online juga. Habis kuliah maghrib, solat isyak, kelang kabut terus balik rumah online. Saya kata kalau cuti seminggu, minggu depan cuti lagi. Dia berjangkit. Kalau hari ni tak main sebab cuti, besok pun tak main sebab apa? Letih cuti semalam. Nak rehat hari ni pula. Besok Allah, ada orang ziarah rumah pula. Dia cuti sehari dah kan cuti. Hak tu Nabi beruban bila turun ayat istiqamah. Fastaqim kama umirta. Tanya Abang Nasir macam mana nak istiqamah untuk buat kelas. Senang tak Abang Nasir? Susah. Susah. Nak buat program. Kita pun nak cuti tapi tak boleh cuti. Tak boleh cuti. Macam-macam diuji. Hak tu orang yang Allah kurniakan kekuatan istiqamah itu bukan semua. Orang yang Allah pilih saja. Bukan semua orang boleh istiqamah. Betul tak? Banyak-banyak di kalangan kita ni, ada yang Allah pilih untuk dia berada pada jalan ni. Ada orang tak? Bukan semua orang Allah pilih. Allah akan pilih orang yang niat dia baik. Daripada awal lagi dia niat baik. Tak. Kalau niat hanya nak mengisi waktu lapang, tak dapatlah cahaya dia. Hak tu mana-mana surah masjid saya pesan. Tiap kali nak mai kuliah maghrib, subuh, duha, zuhur, asar. Kok-kok lah ada zuhur, asar. Setengah masjid ada kuliah asar tak? Kuliah muslimat. Zuhur pun ada juga kadang-kadang. Tak kisahlah. Mai majlis ilmu, keluar daripada rumah. Baca doa, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tu doa bila keluar rumah. Jangan lupa tinggal tu. Kemudian pasang niat, ya Allah, aku keluar rumah, aku nak nuntut ilmu. Di samping aku nak solat berjemaah maghrib, subuh, asar, zuhur, sekali aku nak dengar kuliah menuntut ilmu. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila kita pasang niat awal-awal, dia akan membantu kita memberi tumpuan dalam kuliah. Betul tak? Sebab kita memang dah pasang niat, aku nak mengaji. Tapi kalau tak ada niat untuk mengaji, dia akan datang bila ustaz dia nak habis. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tak ada hala tuju. Dia tak susun jadual. Dia kata, sambil-sambil. Duduk rumah bukan buat apa. Anak bini pun tak ada. Bila lama sikit, dia akan apa? Nafsu kata Allah lamanya. Padahal baru 20 minit. Sebab apa? Dia tak letak tujuan utama. Keluar rumah sebab apa? Menuntut ilmu. Okey, dia dah set dah. Sejam menuntut ilmu. So, dia tak akan bosan. Dia tidak akan merewang. Tu merewang. Memandang bila nak habis, tengok kiri kanan, ada keropok sedap pula perut lapar. Dia pandang, ngengok. Sampai habis sejam. Hak tu balik rumah tak ada apa. Sebab apa? Dia tak tanam mula-mula. Niat ni penting. Niat bukan sekali. Setiap masa kena jaga. Ni sekarang ni kena jaga niat ni.
Kena jaga ni niat. Aku je datang, hak kawan aku sebelah tak datang. Aku hebat daripada dia. Kena jaga juga. Sungguh kena jaga, betul. Bukan waktu mula-mula keluar rumah. Dalam balik ilmu kena jaga juga. Setan lebih licik daripada apa? Detektif Conan. Tahu detektif Conan? Kita kartun tu. Setan lagi licik. Kita alpa sikit, dia cucuk. Aku seorang je datang. Orang lain cuti. Hebat aku ni. Mai timbul ujuk. Apa ujuk? Kagum dengan diri sendiri. Ada terasa tak tadi? Tak ada Kalau ada terasa, astagfirullah. Tak. Setan kadang-kadang tak sedar. Tak. Jadi kena hadir majlis ilmu. Maksudnya apa? Bukan bermakna tak boleh bercampur langsung dengan orang. Boleh bercampur kalau ada manfaat dan kebaikan. Nak tolong orang, nak menyambung silaturahim, hadir majlis ilmu dan sebagainya. Itu lebih afdal, lebih utama daripada uzlah. Kemudian kata Syekh lagi, perkara ini adalah afdal bagi orang yang mampu menyuruh manusia melakukan perkara ma'ruf dan melarang manusia melakukan perkara mungkar serta mampu menanggung sabar dalam melakukannya. Hak ni bukan semua orang boleh buat. Hak tu saya kata tu. Niat asalnya nak menziarah orang. Tutup cerita pasal orang. Orang macam ni dia mampu kalau dia mampu untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada keburukan. Contoh macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak keluar daripada tempat rumahnya, daripada uzlah untuk bertemu dengan orang untuk apa? Menyampaikan kebaikan. Dia keluar daripada rumah bertemu dengan masyarakat kerana apa? Kerana nak mencegah kemungkaran. Dia mampu tak? Mampu. Dan dia sabar tak? Sabar. Maka tak ada masalah untuk bergaul dengan masyarakat. Jumpa dengan kawan-kawan. Tiba-tiba kawan tu ajak ngumpat. Tapi dia larang. Awak nak jumpa dengan Mika ni bukan nak cerita pasal orang. Nak tanya khabar je. Boleh tak? Segan tak? Takut nanti bergaduh pula. Kalau tak mampu jangan ziarah. Kalau kita dah tahu kawan kita lagu tu, jenis suka cik-cik. Berontiung, suruh bercerita popak. Kita dah tahu perangai dia lagu mana. Kalau kita mampu nak tegur, kita mampu untuk menyampaikan kebenaran, tak ada masalah. Bismillah, fadal. Campurlah bergaul. Tapi kalau kita rasa, kalau aku bercampur ni, aku pun ikut yuk dia juga. Rosak kita juga kalau bergaul, jangan bergaul. Hak ni Syekh kata apa? Perkara ini adalah afdal bagi orang yang mampu. Itu kena highlight bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu, tak payah bergaul lah. Tak. Bersabar atas setiap gangguan manusia dan kejahatan mereka dan berat sangkanya bahawa majlis yang ia sertai itu tidak ada perkara maksiat. Dia sangka. Aku pergi majlis ni elok ke tak? Ya, walaupun majlis tu majlis apa? Majlis elok. Majlis ilmu ke, majlis apa ke. Tapi berat sangka dia elok ke tak majlis tu? Setengah tempat majlis nama comel dah. Comel dah. Majlis apa? Silaturahim. Keluarga sekian-sekian. Ada orang buat macam tu. Tak? Macam keluarga Tok Guru Ni Aziz. Bini saya keluarga Tok Guru Ni Aziz. Tak? Jadi 3 tahun ke 4 tahun sekali buat perjumpaan keluarga. Ada rezeki kita join, ada rezeki tak ada rezeki tak join lah. Tengok walaupun nama majlis tu apa? Perjumpaan keluarga, apa? Contoh keluarga, Tok Nik contoh. Comel tajuk. Tapi kita dah biasa. Tahun lepas ke 3 tahun lepas aku pergi macam tak ada manfaat. Duk cerita orang ni, cerita orang tu, burukkan orang ni, buruk orang tu, cerita ini, cerita itu. Tak ada faedah aku pergi pun. Kalau berat sangka macam tak happy ya. Lebih afdal kita mengasingkan diri. Melainkan kita mampu untuk jaga benteng diri kita. Kita tak boleh nak jaga benteng diri kita. Orang ajak menyembang, kita menyembang juga. Betul tak? Itu kita sungguh. Tak apa pula ada isu panas. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Syekh lagi muka surat 59. Saya tak baca panjang-panjang tu, itu adalah uraian daripada penterjemah. Itu uraian penterjemah, kita baca matan dia. 59 bukan muka surat 59, nombor 59, muka surat 44. Jauh benar langkah.
Hari nak kejar khatam ni. Nombor 59 muka surat 44. Lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatun zazzamani mufdala. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu zazzamani mufaddala, bukan mufdala. Mufaddala. Fa tu fa mati kan? Buat baris atas. Kemudian tambah sabdu pada huruf dad. Mufaddala. Mufaddala. Lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu zazzamani mufaddala. Baru sedap rentak dia. Sebab ilmu ni kitab ini kitab matan, kitab syair. Dia ada apa? Lautan dia. Dia panggil bahar. Kalau tak kena baris, tak sedap lagu dia. Tak sedap lagu dia. Lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu zazzamani mufaddala. Dia kalau kita baca zazzamani mufdala, dia macam apa? Sumbang sikit dah. Dia ada lagu. Ada lagu. Bahar-bahar dia. Itu ilmu syair. Iznadirun haqqan khuluwu. Bukan khalwu. Haqqan khuluwu. Itu lam baris mati. Buat baris depan, tambah sabdu atas waw. Khuluwu. Mahafilin. Bukan muhafilin, mahafilin. Dapat tak? Iznadirun haqqan khuluwu. Bukan khulu, khuluwu. Maha, bukan muha. Maha filin. Bukan muha, maha. An haubatin fanzur linafsika akila. Itu betul. Kita kena betul baris dulu. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, tetapi kata sebagian ulama' mutaakhirin. Apa ulama' mutaakhirin? Ulama' terkemudian. Dia ada ulama' mutaakhirin dengan ulama' mutaqaddimin. Ini ulama' mutaakhirin ni ulama' terkemudian, ulama' contemporary lah. Tetapi kata sebagian ulama' mutaakhirin beruzlah pada zaman ini lebih utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ulama' mutaakhirin kata macam tu? Sebab ulama' mutaakhirin lebih memahami wakil sekarang. Masa sekarang ni. Ulama' dahulu pandangan dia macam tu. Sebab apa? Sebab mereka meletakkan hukum, mereka letakkan syarah tersebut mengikut zaman dia. Zaman dia. Ulama' sekarang mengeluarkan hukum mengikut zaman sekarang. Cuma ulama' dahulu mereka lebih letak kaedah supaya orang sekarang ni zaman terkemudian boleh pegang kaedah tersebut kait dengan zaman sekarang. Contoh macam mana zaman Nabi dahulu tak ada dadah. Zaman Nabi dahulu apa? Arak judi ya. Arak judi. Sebab zaman tersebut tak ada dadah, tak ada apa nama? Ais ke, tak ada apa nama STC, tak ada. Zaman dahulu apa? Arak dan judi. Jadi macam mana kita nak kait? Hak tu Nabi letak kaedah dah. Setiap perkara yang memudaratkan, setiap perkara yang memabukkan, letak kaedah. Jadi kita kaitkan. Ambil kaedah tersebut, kita letak hukum pada zaman sekarang. Jadi ulama' sekarang lebih memahami wakil sekarang. Hak tu setiap ulama', apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tugas dia masing-masing. Hak tu setiap negeri ada mufti. Betul tak? Setiap negeri ada mufti, setiap negara pun ada mufti. Malaysia lagi hebat, ada 14 mufti. Ramai mufti. Tempat lain satu mufti je. Kita kemas hak tu pun pening belaka. Bukan mufti pening, kita yang pening. Sebab apa? Sebab pertama sekali yang berlaku sekarang ni, masyarakat kita dah tak faham skop tugas mufti. Bukan orang awam, ustaz-ustaz pun tak faham. Betul. Dulu saya pernah tegur seorang ustaz. Mungkin Abang Nasir kenal. Saya tegur, viral teguran tu. Tak. Sebab dia marah mufti tak bagi tauliah. Tapi dia kata konsert boleh halal pula. Saya kata, ustaz,
Statement macam ni menunjukkan ustaz tak berapa nak cerdik. Saya kata macam tu. Menghalalkan konsert bukan tugas mufti. Tapi dia buat statement besar-besar, ramai orang kecam mufti. Saya kata ustaz buat macam ni, ustaz telah membuka jalan masyarakat awam menghina jabatan agama. Menyebabkan masyarakat awam hilang kepercayaan kepada jabatan autoriti. Kalau masyarakat umum, orang awam hilang kepercayaan, dia nak rujuk siapa? Ustaz buat macam ni tak comel kata. Tak comel. Yang menghalalkan konsert bukan mufti. Itu saya kata kita sendiri tak tahu apa skop tugas mufti, timbalan mufti, perolah mufti, apa tugas. Ditanya tu Datuk Zamri Hashim, tanya dia. Mengajar sini kan, tanya apa tugas timbalan mufti? Adakah menghalalkan konsert? Tak, bukan tugas dia. Dia hanya mengeluarkan fatwa saja. Yang menghalalkan konsert siapa? Menteri lah. Bukan mufti. Hak tu kena faham skop tugas. Ustaz-ustaz pun duk serang mufti, orang awam pun hilang kepercayaan. Hak tu hati-hati tuan puan. Geram-geram juga. Tapi jangan salah tuju. Tak. Kita nak bunuh apa? Anjing terlempar selipar ke mok kita. Pam. Mok kena kepala mok. Bukan kena anjing. Akhirnya apa? Tu dia kata mudarat. Tak, mudarat. Setiap negeri ada mufti. Tugas mufti apa? Mengeluarkan fatwa daripada sudut istinbat hukum dan sebagainya. Dan setiap mufti bagi negeri adalah tempat rujukan bagi ahli negeri. Kita orang Perak rujuk mufti Perak. Orang Kedah rujuk mufti Kedah. Sebab apa? Mufti Perak yang lebih memahami wakil Perak. Mufti Kedah lebih memahami wakil Kedah. Kita orang Perak tak perlu nak pergi tanya mufti Kedah. Tanya mufti kita. Sebab apa? Mufti kita lebih memahami tempat dia. Antara negeri, contohnya buat contoh, negeri Perak, negeri Kedah. Fatwa pun berbeza-beza. Contoh konsep 2 marhalah. Kedah dengan Perak lain. Perak berapa 2 marhalah? 81. Kedah berapa? Tak salah saya 85 atau 86. Beza. Ustaz, kami nak ikut mana so? 81 dan 86. Kamu orang mana? Perak. Ikut Perak lah. Settle masalah. Tak payah pening. Awak ni kamu 86, hak ni 81. Hak ni 90, hak ni 70. Nak ikut mana satu? Ikut mufti kita. Senang tak? Senang. Satu lah. Tak payah serabut kepala otak. Dia pula jadi mufti. 51, 81, 89. Saya nak buat apa? 31. Seronok lah koma. Tak? Hak tu saya kata apa? Syekh kata, tetapi kata sebagian ulama mutaakhirin beruzlah pada zaman ini lebih utama. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab ulama mutaakhirin nampak zaman sekarang ni zaman fasad. Zaman fasad. Apa zaman fasad? Zaman kerosakan. Baru pagi subuh tadi, saya subuh dekat Kemunting. Kuliah subuh kat Kemunting. Cerita pasal hadis Nabi SAW. Saya baca kitab 40 hadis akhir zaman. Masuk hadis yang ke-8. Penyakit terdahulu dihinggapi penyakit umat Nabi sekarang. Hadis yang ke-9 cerita pasal Islam datang dalam keadaan asing dan kembali kepada asing. Betul tak? Betul lah. Sebab apa? Sebab kita zaman fasad. Bukan orang kafir saja pandang pelik dengan Islam. Orang Islam sendiri pandang pelik. Itu pelik masalah. Orang Islam yang pandang pelik dengan Islam. Orang Islam sendiri pelik dengan pandangan gaya hidup Islam. Suruh pakai tudung, dia kabur apa? Mengongkong wanita. Betul. Ni golongan feminisme. Orang lelaki tak ada hak menegur orang perempuan. Macam tu. Jangan biarkan lelaki mengatur hidup wanita. Ini saya tengok sendiri penulisan-penulisan geng sekarang ni, feminisme. Isteri berkuasa dengan suami. Ini bukan orang kafir. Ustazah duk ngajar macam ni. Ustazah. Isteri berhak ke atas harta suami. Ini ustazah. Hak dia panggil jarum-jarum feminisme. Hak tu tuan-tuan perempuan
nak selamat kembali kepada kitab turas ilmu tok-tok guru. Sebab akhir zaman ni kita tak nampak hak mana baik, hak mana buruk. Hak mana baik, hak mana buruk. Nak jalan selamat, duduk dengan ulama. Siapa ulama? Siapa yang mengiktirafkan dia ulama. Kalau ulama tu mengiktirafkan dia ulama, maka dia ulama. Tapi orang awam mengiktiraf dia ulama, dia bukan ulama. Sebab orang awam tak ada kayu ukur. Tidak ada pembaris untuk mengukur adakah dia ni ulama ataupun tidak. Betul tak? Kita tahu tak siapa ulama? Macam mana kita nak menghukum orang tu ulama? Pada serban dia ke? Pada jubah dia ke? Pada panjang tasbih dia ke? Pada cantik tongkat dia ke? Macam cerita Peramli pula tak? Macam mana kita nak kayu ukur ulama ni macam mana? Kita pun tak tahu. Saya ni ada orang panggil saya ulama muda. Saya kata kenapa panggil saya ulama muda? Muda betul lah, ulama dah. Ustaz mengajar sedap. Itu bukan kayu ukur. Jubah ustaz lawa, itu bukan kayu ukur. Hak tu. Itu kena hati-hati no puan. Akhir zaman kena duduk dalam dengan majlis-majlis ulama. Macam Abang Nasir buat inisiatif apa? Panggil tok-tok guru. Syekh Nuruddin, Baba S Panjang. Siapa lagi datang? Baba Lutfi tak? Semalam Syekh Zainul Asri datang dekat tempat Pius Said. Hadirlah. Duduk dalam majlis mereka, ada keberkatan, ada keselamatan. Jauh pun tak apa jauh. Duduk rumah tak ada selamat. Duduk rumah selamat tak? Tak. Sebab apa? Handset kat tangan. Tak selamat juga. Walaupun duduk rumah, kunci pintu kat tangan, handset juga. Tak selamat juga. Nak selamat hadir majlis ilmu, majlis para alim ulama. Letih, lantak letih. Tidur dalam majlis mereka pun tak apa. Yang penting kita duduk dalam taman-taman syurga yang bersama dengan para alim ulama. Hak tu dia jalan keselamatan kita. Nak duduk sorang-sorang tak rak. Sebab tak rak, tak ada rank. Tahu rak rank? Tahu rak rank? Kelantan kamu rak rank. Kalau ada rank, ada rak. Kalau tak ada rank, tak rak. Orang Perak apa? Tak larat lah. Tak ada kederat. Kalau tak ada kederat, tak larat lah. Tak? Hak tu kata Syekh rahimahullah ta'ala, zaman ni kena uzlah lebih baik. Tapi kena tengok juga. Yang tadi syarat tu, kalau dia ada tanggungjawab, maka buat semampu mungkin. Tak? Buat semampu mungkin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kena baca banyak doa-doa yang Nabi ajar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihi dajjal. Ya Allah, aku minta lindung dengan azab kubur, azab api neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal laknatullah alaih. Fitnah hidup dan mati. Kita minta lindung. Hak tu Nabi suruh baca selepas tayat akhir sebelum bagi salam. Apa dah doa tu? Kenapa? Tambah lagi akhir zaman ni kita kena minta lindung dengan Tuhan. Nak minta lindung dengan siapa? Ketua kampung. Ketua kampung tak boleh tolong kita, nak selamatkan kita. Kat Tuhan lah tempat kita mengadu. Tuhan tu kan As-Samad. Itu Imamul Haddad rahimahullah ta'ala dalam syair dia. Syairnya berbunyi ilzam baba rabbik. Saya dah baca dekat online. Boleh tengok Facebook saya. Saya dah baca kitab tu. Dia kata apa? Ilzam baba rabbik wa turukul ladun was'alhu salamah min daril futun. Dia kata apa? Ilzam baba rabbik. Lazimi Tuhan pintu Tuhan kamu. Lazimi pintu Tuhan kamu. Wa turukul ladun. Tinggalkan semua perkara-perkara yang hina. Was'alhu salamah. Dan minta keselamatan dengan Allah. Min daril futun. Daripada negara yang penuh dengan fitnah. Was'alhu salamah. Min daril futun. Minta dekat Allah, ya Allah selamatkan aku daripada fitnah-fitnah yang ada dekat atas muka bumi ini. Nombor 60, iznadirun haqqan
Qulu mahafilin an haubatin fanzur li nafsika akila. Kerana majlis yang ada pada hari ini sangat jarang yang sunyi daripada dosa. Betul tak? Betul. Maka perhatikanlah bagi diri engkau yang berakal supaya berhati-hati dengan majlis seperti itu. Jadi kena tengok. Tak, kena tengok. Hak tu penting suhbah, mendampingi orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa hukum dhalin tu? Dhalin. Apa? Mat lazim kalimi musaqqal. Kena panjang tu. Lin. Apa hukum dia? Ma'arif li sukun boleh baca 2, 4, 6. Dah. Ngaji tajwid pula. 2 ayat kita baca tu Allah kata, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang jujur. Allah perintahkan kita bersama. Wa kunu ma'a. Ma'a tu bersama. Ma'iyah, kebersamaan. Bersama dengan siapa? Orang jujur. Orang-orang yang betul. Orang-orang yang benar dalam perjuangan agama. Macam mana kita nak tahu orang tu jujur dan benar dalam perjuangan agama? Dia tak pernah ngundur diri. Itu orang yang jujur. Dia tak pernah undur diri daripada perjuangan. Datanglah apa siksaan, datanglah apa cercaan, dia tak pernah undur. Tariklah apa jawatan, tak pernah ngundur. Itu orang yang jujur. Orang yang ikhlas dalam perjuangan agama Allah. Kita orang cerca sikit, ngundur dah, tarik diri. Betul tak? Handbrake tu angkat selalu. Hati tak jujur lagi, tak berani. Tak boleh ustaz. Nanti anak bini saya nak makan apa? Tak ada ikhlas lagi tu. Tak belum jujur. Belum lagi sadiqin. Tak. Wa kunu ma'as sadiqin. Dalam patah kita minta, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang engkau murka dan engkau sesat. Bukan Nasrani dengan Yahudi. Kita minta. Nak macam mereka. Ya Allah, bagilah aku seperti mana engkau bagi kat mereka. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Allah tutup ayat tersebut, uhasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik pendamping, Allah kata. Allah puji dan Allah suruh kita ma'iyah, kebersamaan dengan mereka. Kita nak duduk dengan ulama tiap-tiap masa tak boleh. Sebab ulama ada tugas dia. Betul tak? Tambah lagi kita ni perempuan. Takkan nak mendempik-dempik, bahaya. Melainkan jadi bini dia tak apa. Tapi kalau macam kita muslimat nak mendempik-dempik, gambar-gambar, nak salam cium, tak boleh. Betul tak? Mana boleh salam cium ajnabi? Jadi apa yang perlu kita buat? Hadir majlis tu je. Hadir majlis. Bila kita hadir majlis para alim ulama, bukan takat saja kita dapat ilmu daripada mulut dia. Kita dapat belajar akhlak dan adab dia. Dulu waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Nuruddin datang. Tak? Syekh Nuruddin datang. Bukan kita dapat dengar mutiara yang keluar daripada mulut dia. Cara dia beradab dan berakhlak. Cara duduk Syekh Nuruddin macam mana. Kita setiap 30 saat kalih kaki. 30 saat kalih kaki. Bukan 30 minit. 30 saat kalih. Kalih. Duduk ini. Gini. Macam-macam bentuk ada. Syekh Nuruddin tak? Tengok macam mana. Itu kita kena perhati bila kita duduk dalam majlis ulama. Tok-tok guru kita tengok. Tengok macam mana dia buat. Minum air macam mana. Cara penyampaian dia lagu mana. Tengok belajar. Sebab dakwah ni ada dua. Dakwah ada dua. Dakwah bil hal dengan dakwah bil maqal. Dakwah bil hal dengan dakwah bil maqal. Dakwah yang paling berkesan dakwah bil hal, bukan buat hal. Bil hal. Dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan tindak tanduk. Dia tak kata tapi dia buat. Kita pun tertarik tu tak? Kita pun tertarik.
Kalau dakwah bil maqal semua boleh buat. Cakap. Macam ni kita ni mengajar. Cakap. Tapi kita lebih tertarik dengan orang yang mempunyai apa? Akhlak yang comel. Bagaimana dia menyantuni masyarakat. Bagaimana dia menyantuni masyarakat jemaah. Walaupun dia tok guru, tapi menyantuni macam mana. Sanggup korbankan waktu. Letih-letih dia, kita pun jatuh hati. Macam guru kami, almarhum Syekh Nazim Al-Haqqani, rahimahullah ta'ala. Dia kalau azan, bunyi azan, Allahu Akbar, dia akan bangkit. Dalam keadaan umur 90 lebih. Bunyi azan, Allahu Akbar, dia bangkit. Sampai habis Allahu Akbar, baru duduk. Sebab apa? Nak mengagungkan kalimah Allah. Dia tak suruh. Bila kita nampak, Allah, umur 90 lebih pun dengar Allahu Akbar bangkit. Untuk menghormati kalimah Allah. Macam kita, negaraku, tak bagi bergerak, garu pun tak boleh. Tapi dengar azan boleh menyembang. Betul tak? Azan, negaraku tegak. Tak askar pun jadi askar terus. Macam tu. Tapi azan menyembang, main handset. Daripada akhlak kita belajar. Dengan anak-anak. Dengan anak-anak. Umur 90 lebih. Dia tak bagi siapa-siapa salam, tapi nampak anak kecil dia berhenti, sanggup dia salam. Kita belajar macam tu. Dia tak suruh pun, tapi dia tunjuk. Tu dakwah bilhal. Hak tu tuan-tuan puan, dakwah dia bukan takat saja di Turki, menyeluruh tempat. Sampai pendiri pemasuk Islam. Sebab apa? Tu dakwah bilhal. Dia menghormati orang. Hak orang dia bagi. Cara bercakap. Dia hormat. Itu dia panggil dakwah bilhal. Lebih memberi kesan. Tidak memberi kesan. Kullul ma'asi karriya wa qaghibatin. Kullul ma'asi karriya wa qaghibatin. Au nahwi dhalika biikhtilatika hussila. Bukan haswala. Hussila. Au nahwi dhalika biikhtilati kahussila. Bukan hasala, hussila. Hussila. Setiap maksiat seperti riak, mengumpat atau sebagainya adalah disebabkan engkau banyak bercampur dengan manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Syekh rahimahullahu ta'ala, penyakit riak, mengumpat dan seumpamanya adalah disebabkan kita banyak ikhtilat, bergaul dengan masyarakat. Itu tak boleh nafikan. Betul tak? Sebab apa kita ada penyakit riak? Sebab ada manusia. Sebab nak tunjuk dekat manusia. Sebab apa mengumpat? Sebab ada yang mendengar. Sebab ada yang bercerita. Dia ada pergaulan. Sebab apa sombong? Sebab ada orang kita nak tunjuk gah kita. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita bersendirian pun tak lari daripada penyakit hati. Betul tak? Ujuk. Seorang-seorang pun boleh terkejut. Dia takjub, kagum dengan diri sendiri. Ujuk ni pun bahaya tuan-tuan puan. Ujuk ni dia kagum dengan diri sendiri tanpa menyandarkan kepada perbuatan Allah. Aku yang baca Quran. Aku yang bangun qiyamul lail. Bukan daripada taufik Tuhan. Ini ujuk. Aku yang hadir majlis ilmu. Aku yang mengajar. Aku yang belajar. Aku yang datang ni. Bukan Allah yang suruh. Bukan yang Allah bagi taufik tak. Itu ujuk. Bila ujuk, itu rasa sombong. Sebab dia tak sandar semuanya kepada Allah. Aku kaya sebab apa? Aku yang cari rezeki. Ujuk tu. Sebab apa? Tak sandarkan perbuatan kepada Allah. Akhirnya sombong. Sebab apa? Aku kaya sebab aku cari rezeki. Bukan aku kaya kerana Allah bagi rezeki. Terbalik itu. Itu ujuk. Sum'ah pula pun lain juga. Sum'ah ini dia mencerita. Dia buat seorang-seorang tapi bercerita ke orang. Riak ni memang nak tunjuk depan orang. Sum'ah ni dia buat seorang-seorang, lepas tu nak bercerita. Itu sum'ah.
Contoh kat rumah baca Quran, dia ambil gambar, faham? Semua bercerita juga. Tu bukan dia, tu bercerita. Dia baca Quran seorang-seorang, tak ada orang pun. Tapi tak sedap kena cerita juga, lepas orang puji. Pak, alhamdulillah 3 juzuk. 5 minit tengok siapa ya tengok siapa tengok dia pun tak kata apa-apa ke. Letih aku ambil gambar. Tu sum'ah tu. Nak bercerita. Tu semua jarum-jarum halus. Jarum halus. Wallahu a'lam bisawab. Bulan hadapan kita masuk tajuk yang baru berkenaan dengan hifzul awqat. Ini penting juga. Nak memberi nasihat kepada saya juga, jaga masa. Masa ni adalah perkara yang takkan kembali balik dan tak boleh kita beli masa tersebut. Nanti ada kalam yang kita akan bawa, kalam Sayyidina Ali. Ada orang ajak Sayyidina Ali bersembang. Wahai imam, jumlah menyembang bla bla bla. Sayyidina Ali kata apa? Aku akan sembang dengan kamu, aku akan layan kamu kalau kamu mampu menahan matahari. Maksudnya apa? Masa aku ni aku nak buat benda lain. Boleh tak buat lagu tu? Nak nyembang aku? Berhenti matahari tu. Maksudnya apa? Berhentikan masa. Baru aku layan. Sebab apa? Bagi mereka masa ni cukup penting. Masa ni nikmat. Bila nikmat Allah akan tanya. Hak tu Allah bersumpah dengan masa. Orang takkan bersumpah melainkan perkara tu penting. Betul tak? Wal as, demi masa. Allah yang bersumpah bukan manusia. Maksudnya apa? Masa tu penting. Lepas sumpah Allah guna inna pula. Inna apa inna? Inna sesungguhnya dalam bahasa Arab dipanggil isim taukid, harfun taukid, untuk menegaskan. Untuk menegaskan. Nanti kita akan hurai pula tentang wal as, tentang masa. Wallahu a'lam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan taufik dan hidayah kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita mengajar, apa yang kita belajar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berkekalan dalam melakukan taat, orang yang berkekalan dalam majlis ilmu, orang yang berkekalan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala cabutkan perasaan takut kita terhadap manusia daripada hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita tutup majlis kita baca selawat Imam Syafi'i sebanyak 3 kali. Sebab guru kami khabar lepas kuliah, lepas pengajian, kalau baca 3 kali selawat Imam Syafi'i, insya-Allah kekal dalam ingatan ataupun diberi kekuatan untuk beramal. Tahu selawat Imam Syafi'i? Tahu? Selawat yang kita baca waktu tahlil. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمن حقوق علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما عملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Sama-sama. Typing error ke apa? Typing error ke banyak silap? Mungkin typing error lah. Husnuzon.